Assalamualaikum guys, welcome back. Ramai juga yang DM dan juga komen aku untuk aku sama-sama sembang berkenaan dengan satu syarikat yang diusahakan oleh influencer terkenal iaitu Vivi Yusof. Ramai yang biasa dengar nama Fashion Valet, tapi aku tak pasti kalau kata ramai pula yang shopping dekat situ. Dan ternyata pandangan tu bukanlah pandangan aku saja, tapi sebaliknya ianya juga jadi persoalan orang awam. But anyway, pertama sekali, apa itu Fashion Valet? So I wanted the name fashion. It's F and V, so Fazza and Vivi. So we wanted a V to complete the fashion. But in the end, we thought, okay, we're actually selling a service like a valet. So asasnya lah kan, Fashion Valet ni ialah satu website yang memudahkan customer ataupun klien untuk membeli belah secara dalam talian ataupun online. Dan kebanyakan barang-barang yang dijual dekat situ ialah barang-barang yang berkait dengan fashion dan barang kecantikan diri serta kosmetik. Dan dekat Fashion Valet ni kita bolehlah juga shopping jenama-jenama terkenal sebagai contoh Dark Scarf. Tapi apa-apa pun, nama Fashion Valet ni timbul bila kata ada jawapan dari Kementerian Kewangan yang menjawab soalan dekat Dewan Rakyat selepas soalan tu diajukan oleh Ahli Parlimen Puchong iaitu Yeo Bee Yin yang bertanya berkenaan dengan jumlah pelaburan yang telah pun dibuat oleh Khazanah dan juga PNB dekat Fashion Valet dan juga berapa jumlah kerugian. Lepas Fashion Valet, susut nilai dan juga saham dijual. Sebelum kenyataan tu jadi viral, yang mana dalam maklum balas Kementerian Kewangan, diorang ada kata, berikutan pandemik COVID-19 dan pasaran pengumpulan dana yang mencabar, perniagaan Fashion Valet terjejas teruk dan lanjutan dari itu, ia memerlukan modal baru yang besar untuk meneruskan operasi. Pada akhir 2023, NXBT Partners menawarkan untuk mengambil alih pegangan saham sedia ada Khazanah dan PNB dalam Fashion Valet serta menyuntik modal yang diperlukan ke dalam syarikat itu. Justru, semua pemegang saham bersetuju menerima tawaran berkenaan. Penjualan itu adalah langkah keluar yang bertanggungjawab oleh Khazanah dan PNB dari Fashion Valet kepada pelabur strategik yang akan dapat terus membantu Fashion Valet untuk menyelesaikan keperluan pembiayaannya secara holistik dan mengembangkan semula perniagaan dalam keadaan industri yang mencabar. So of course info ni menimbulkan rasa kurang senang dan juga amarah sebahagian masyarakat Malaysia yang mana macam kita tahu Khazanah dan juga PNB ni modal tu datang dari duit rakyat. Anyway, dekat sini aku nak berkongsi sikit lah info berkenaan dengan Fashion Valet yang telah pun dikongsikan oleh BFM. So asasnya Khazanah pernah labur 27 juta dan juga PNB labur 20 juta dalam platform e-dagang fashion pertama negara pada tahun 2018. Kedua-duanya pegang pegangan minoriti dalam syarikat tu. Okay, so basically mungkin Khazanah dan juga PNB rasa teruja lah sebab Fashion Valet ni akan jadi pioneer untuk website e-commerce dekat Malaysia. Manalah tahu kalau kata boleh jadi sebesar Shopee ataupun Alibaba kan. Pegangan mereka dijual pada akhir 2023 kepada NXBT Partners, sebuah syarikat pelaburan yang dikawal oleh Afzal Abdul Rahim, CEO Times.com. Setakat Julai tahun ini, Khazanah ada pegangan 32.34 dalam Time. Bila ditanya sama ada GLIC atau GLC lain turut melabur dalam Fashion Valet, MOF menjelaskan dalam jawapan bertulis di Parlimen yang kerugian dari penjualan pegangan itu kecil berbanding pendapatan keseluruhan Khazanah dan PNB untuk tahun tersebut. Kementerian juga pertahankan pelaburan Khazanah dan PNB dengan menyatakan mandat kedua-dua syarikat adalah selari dengan pelaburan dalam Fashion Valet. Awal bulan ni, Khazanah komen tentang perdebatan hangat mengenai penjualan aset FV ataupun Fashion Valet yang digambarkan sebagai jual murah oleh sebuah buletin teknologi. Fashion Valet dimiliki bersama oleh pempengaruh fashion Vivi Yusof dan Fazaruddin Shah Anwar telah alami kerugian 3 tahun berturut-turut. Dan sedar yang ramai pihak tengah tunggu penjelasan dari dia, Vivi Yusof ada update status dekat social media milik dia yang mana dekat situ dia tulis banyak sebenarnya yang saya nak cakap tapi buat masa ni insyaAllah. Buat masa sekarang ni saya biarkan orang nak cakap apa yang diorang nak cakap. Cuma hati-hati bercakap sebab benda tu mungkin akan menimbulkan fitnah yang tersebar pasal orang lain. Dan bila tengok gambar tu, nampaklah yang Vivi Yusof sekarang ni berada dekat hospital. So insyaAllah kita sama-samalah nantikan penjelasan dari Vivi Yusof. Yang aku faham bukanlah nak kata yang Fashion Valet ni langsung tak ada sale ataupun memang rugi teruk kami semua ke. Sebab sale masih lagi masuk. Cumanya keuntungan yang diorang dapat tu tak dapat nak menampung ataupun belum cukup kuat untuk tunjukkan yang diorang ni memang ada untung. But anyway, itu secara
secara generalnya lah, kalau kata aku salah fakta benda semua ke, aku minta maaf awal-awal dan tolong betulkan aku. Apa pun satu lagi pandangan aku lah kan, tindakan khazanah untuk melabur dekat Fashion Valley ni, aku dapat nampak sama tindakan dengan khazanah melabur dekat salah satu syarikat yang terbesar dekat dunia sekarang ni, iaitu Alibaba. Untuk siapa yang tak tahu, pada tahun 2012 khazanah ada melabur sebanyak 250 juta USD dekat Alibaba, dan Alhamdulillah hasil dari pelaburan tu dah pun menampakkan hasil yang mana pihak khazanah untung sebanyak 1 hingga ke 1.2 bilion USD. Oh my god! Wow! So mungkin sebab itulah macam tadi kita ada dengar MOF cakap apa kerugian yang dialami oleh Fashion Valley ni sebenarnya hanyalah sikit impact dia berbanding dengan keuntungan yang telah pun dibuat oleh khazanah. Dan kalau kata kita tengok keuntungan yang dibuat oleh khazanah dekat Alibaba ni, itu mungkin jadi macam kata titik tolak ataupun jadi pembakar semangat untuk khazanah buat keputusan untuk melabur dekat Fashion Valley juga. Sebab macam kita tahu, zaman sekarang ni semakin lama semakin ramai masyarakat yang suka untuk beli secara online. Cuma aku rasa penjelasan yang lagi tepat dan juga memang lagi berfakta hanya boleh dibuat oleh beberapa pihak, sebagai contoh khazanah, PNB, Kementerian Kewangan dan juga Vivi Yusof sendiri. Dia gini, kami faham yang kerugian dalam pelaburan ni satu perkara biasa dalam perniagaan. Tapi macam mana pun kami sebagai masyarakat, sebagai rakyat Malaysia, kami teringin nak tahu apa sebenarnya punca-punca utama yang buatkan Fashion Valley ni gagal. Bukan sebab apa, sebab ada antara kami juga, contoh macam aku pun sama juga, kami meniaga sendiri. Dan kami harap kami tak terbuat kesilapan yang sama macam mana yang dibuat oleh Fashion Valley supaya kami tak alami kerugian. So basically kami nak belajar lah daripada apa yang berlaku. Video aku ni sikit pun tak cuba untuk membangkitkan kebencian dari mana-mana pihak. Cuma again, sebagai rakyat, aku rasa terpanggil untuk ambil tahu pasal perkara ni, dan aku yakin sahabat-sahabat aku dekat sini pun ada pemikiran yang sama. Betul tak? But anyway, kita tunggulah mana-mana penjelasan dari mana-mana pihak. Dan akhir kata pepantun, orang Melayu bahasa tinggi. Kalau kritik, kita berlapis. Aku meniaga kalau rugi. Hidup miskin, makan berkais. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Kalau kata korang nak belanja aku duit kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks tu. Tak mahal pun nak belanja aku kopi. Jangan risau, aku tak menunggang. Duit sumbangan korang tu akan dapat dekat aku 100%.